Dalam video kali ini saya akan terangkan kepada anda format penulisan khas bagi subjek email ataupun tajuk email. Jika dalam video sebelum ni saya telah terangkan kepada anda format penulisan secara keseluruhan, terutama sekali untuk konten email anda, namun dalam video ini saya akan lebih fokuskan kepada subjek email ataupun tajuk email anda. Ini kerana subjek email adalah bahagian yang pertama sekali yang akan dilihat oleh subscriber anda ataupun prospek anda sebelum mereka membaca email yang anda hantarkan. Di mana seperti saya nyatakan sebentar tadi, di mana subjek ataupun juga dikenali sebagai tajuk email adalah bahagian yang sangat-sangat penting dalam penulisan email, kerana ini adalah perkara pertama yang akan dilihat oleh prospek anda sebelum mereka mula untuk membaca email yang anda hantarkan. Sekiranya tajuk email anda menarik, sudah pasti mereka akan klik pada email tersebut dan mereka akan baca email yang anda hantarkan. Namun berbeza sekiranya tajuk email tersebut dalam keadaan yang tidak menarik, ini bakal menyebabkan prospek anda tidak akan berminat untuk membuka email yang anda hantarkan tersebut. Untuk itu, anda perlu hasilkan satu subjek email yang agak catchy yang boleh menarik perhatian prospek anda untuk klik pada tajuk tersebut dan seterusnya membaca email yang anda hantarkan itu. Untuk penulisan email ini ataupun penulisan subjek email, anda hanya perlu gunakan ayat yang ringkas, mudah dan padat dalam subjek email anda. Anda tak perlu menulis ayat yang agak panjang dalam subjek email anda. Cukup sekadar ringkas, mudah dan juga padat. Jadi sebentar lagi saya akan terangkan kepada anda antara teknik ataupun antara tips dalam penulisan subjek email yang berkesan. Ini merupakan tips penulisan bagi subjek email. Okey, pertama sekali anda gunakan soalan yang boleh menimbulkan tanda tanya di dalam minda prospek anda ataupun dalam minda subscriber anda. Kerana dengan persoalan ini biasanya akan mendorong mereka untuk menjawab persoalan tersebut dan menyebabkan mereka berminat untuk mengetahui apa yang selanjutnya daripada anda, dan untuk itu mereka akan terus membaca email daripada anda. Yang kedua, anda boleh gunakan sesuatu perkara yang istimewa dalam subjek email anda. Ini kerana jika anda memberikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang anda offer, sesuatu yang menarik bagi mereka, sudah pasti mereka akan ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi perkara istimewa tersebut. Dan yang ketiga, anda boleh gunakan pengalaman sebenar anda ataupun orang lain dalam subjek email anda. Jadi saya akan berikan contoh bagaimana yang dikatakan sebagai pengalaman sebenar anda ataupun orang lain yang boleh anda gunakan dalam penulisan subjek email anda nanti. Yang keempat, anda boleh gunakan juga testimoni ataupun testimonial pelanggan anda sekiranya anda mempromosikan produk anda dan produk tersebut telah pun diguna pakai oleh beberapa orang sebelum ini. Anda cuba dapatkan testimoni daripada mereka dan dapatkan ringkasan ataupun anda ambil quote testimoni tersebut dan anda letakkan di dalam subjek email anda. Dan untuk ini juga saya akan terangkan contoh subjek email yang berkaitan dengan testimoni pelanggan anda. Dan ini adalah satu yang sangat menarik di mana anda boleh gunakan dot di dalam tajuk email anda. Apa yang saya katakan dot ini adalah anda boleh letakkan noktah ataupun titik-titik di dalam tajuk email anda. Okey, bila mana mereka melihat titik-titik tersebut ataupun dot tersebut dalam email anda, akan menyebabkan mereka tertanda tanya apakah yang selanjutnya dalam email anda tersebut, dan ini akan menyebabkan mereka akan membaca email yang anda hantarkan. Dan akhir sekali, anda boleh gunakan kombinasi angka dan juga perkataan dalam email anda. Ini kerana apabila adanya kombinasi angka dan juga perkataan ini juga akan membantu prospek anda untuk lebih fokus kepada subjek email anda, dan mereka akan pastinya akan berminat untuk mengetahui apakah yang anda cuba maksudkan dengan angka tersebut dan juga gabungan dengan perkataan dalam subjek email anda.
Ini pula merupakan antara contoh subjek email yang anda boleh gunakan ataupun yang anda boleh jadikan sebagai panduan. Okey, contohnya boleh bantu saya first name, okey, dan tanda soal. Okey, seperti yang telah nyatakan dalam tips sebelum ini, di mana tanda soal ataupun suatu benda yang menyebabkan tanda tanya dalam minda prospek anda ini akan menyebabkan mereka akan berminat untuk membaca email yang anda hantarkan. Okey. Istimewa hanya untuk anda first name. Okey, ini seperti mana yang diterangkan juga sebentar tadi berkenaan dengan tawaran istimewa daripada anda. Ini akan menyebabkan mereka akan lebih berminat untuk membaca email anda dan membuka email yang anda hantarkan. Saya kembali kurus dalam 7 minggu. Okey, jika anda lihat di sini, ini adalah salah satu jenis subjek email berdasarkan kepada pengalaman anda dan juga mungkin pengalaman orang lain. Okey, dan ini akan biasanya untuk subjek email seperti ini adalah sesuai jika anda mempromosikan produk-produk tentang kelangsingan ataupun produk-produk tentang kesihatan. Jadi biasanya orang-orang ataupun mereka yang berminat untuk menjadi kurus, mereka akan berminat untuk membaca email yang anda hantarkan ini. First name, ini komen mereka. Okey, ini merupakan salah satu jenis subjek email yang kita hasilkan berdasarkan kepada testimoni pelanggan. Okey, dan jika kita lihat di sini, okey, anda lihat first name, ini komen mereka. Jadi, dan di akhir sekali, jika anda perasan dalam subjek email ini, saya telah meletakkan dot sebanyak 3 kali. Dan prospek yang membaca email ini, subjek email ini akan tertanya-tanya apa sebenarnya komen mereka. Jadi bila mereka membuka email ini, mereka akan dapati bahawasanya komen mereka itu adalah merujuk kepada testimoni pelanggan anda. Okey, first name, rahsia menjadi jutawan emas. Okey, jika anda lihat di sini subjek email ini, contoh email ini adalah contoh di mana anda cuba untuk membongkarkan suatu rahsia. Okey, dalam kes ni ialah rahsia menjadi seorang jutawan emas. Jadi mereka yang berminat untuk mengetahui cara-cara untuk menjadi jutawan dalam emas, sudah pasti akan berminat untuk mengetahui dan pasti akan membaca email yang anda hantarkan. Dan akhir sekali, kombinasi angka dan juga perkataan. Okey, jika anda lihat di sini, setelah masukkan angka iaitu dalam bentuk wang ringgit dan juga dalam angka 8 hari. Okey, RM6,297 dalam 8 hari. Saya tunjukkan caranya first name. Okey, jika anda lihat di sini, ianya adalah salah satu subjek email yang agak catchy, yang agak menarik, yang boleh akan membantu prospek anda untuk terus membaca email yang anda hantarkan. Ini kerana apabila melibatkan nilai ataupun angka dan juga kombinasi dengan perkataan ini, biasanya akan menyebabkan prospek anda akan tertanya-tanya dan mereka ingin tahu bagaimana untuk mencapai nilai tersebut. Ini adalah antara contoh subjek email yang anda boleh jadikan panduan dan juga rujukan, dan anda sesuaikan dengan produk-produk yang anda ingin promosikan kelak. Okey, manakala untuk format subjek email yang berkesan, yang convert, okey, di mana anda perlu elakkan menulis terlalu panjang dalam subjek email anda. Sekurang-kurangnya mungkin paling maksimum adalah 7 patah perkataan, ataupun mungkin juga anda boleh tulis 8 patah perkataan, bergantung kepada panjang pendek perkataan tersebut. Jadi cuma saya sarankan tidak melebihi 7 patah perkataan. Okey. Yang kedua, anda jangan lupa untuk meletakkan nama pelanggan anda, dan jika anda menggunakan sistem autoresponder, okey, anda hanya perlu masukkan kod first name ataupun bergantung kepada kod-kod yang digunakan oleh sistem autoresponder anda. Biasanya kita akan gunakan first name, okey, dan ianya secara automatik akan ditukarkan menjadi nama pelanggan anda sekiranya pelanggan anda mereka menerima email anda tersebut. Okey. Gunakan juga penanda baca yang sesuai seperti tanda seru, tanda soal, nokta, huruf besar dan lain-lain. Okey, jadi ini sangat-sangat penting untuk anda titik beratkan dalam penulisan subjek email anda. Okey, seperti tanda seru, tanda soal, nokta, huruf besar dan lain-lain, ini adalah satu perkara yang sangat penting. Jadi anda perlu sesuaikan penggunaan penanda baca yang sesuai dalam setiap ayat subjek email anda. Okey, dan ini adalah antara
teknik yang biasa saya gunakan, di mana anda untuk menulis email kadang-kadang ataupun menulis subjek email kadang-kadang kita tidak tahu apa yang ingin ditulis. Jadi anda cuba letakkan bahawasanya anda cuba fikirkan yang anda sekarang sedang bercakap dengan prospek anda. Jadi apa yang anda ingin cakapkan kepada mereka. Jadi idea tersebut anda implementasikan ataupun anda ubah menjadi dalam bentuk subjek email. InsyaAllah ia akan membantu anda untuk menghasilkan subjek email yang menarik. Dan akhir sekali anda gunakan perkataan yang power. Yang power ni maksudnya seperti amaran, terhad, penting, percuma, terkini, sekarang, istimewa, eksklusif, rahsia dan lain-lain. Okay, ini kerana perkataan-perkataan ini seperti amaran, seperti menyarankan ataupun menyuruh prospek anda untuk bertindak cepat ataupun memberi satu amaran kepada mereka. Jika mereka tidak bertindak, mungkin mereka akan rugi ataupun terlepas dengan tawaran tersebut. Begitu juga dengan perkataan terhad, penting, percuma, terkini, sekarang, istimewa, eksklusif, rahsia dan lain-lain perkataan lagi yang sangat-sangat power yang anda rasakan sesuai untuk anda masukkan dalam subjek email anda. Jadi anda masukkan perkataan tersebut. Okey, namun begitu saranan saya, okey, bila mana anda memasukkan perkataan power ini ataupun perkataan-perkataan ini senaraikan di sini, anda bukan bermaksud anda kena masukkan sekaligus amaran, terhad, penting, percuma, sekarang, semua perkataan ini dalam satu subjek email. Namun anda mungkin boleh menggunakan salah satu perkataan-perkataan ini dan anda letakkan dalam subjek-subjek email yang anda hantarkan. Jadi ini adalah keseluruhan berkenaan dengan format penulisan subjek email anda, dan saya harapkan dengan video ini membantu anda untuk menghasilkan subjek email yang menarik yang boleh membantu prospek anda untuk stay fokus terhadap email yang anda hantarkan dan mereka terus membaca email yang anda hantarkan kepada mereka. Jadi bertemu dalam video yang seterusnya di mana saya akan terangkan kepada anda dua format penulisan email, iaitu format HTML dan juga format teks, di mana anda boleh memilih sama ada anda ingin menggunakan format teks ataupun format email, dan apa juga kelebihan dan perbandingan antara kedua format tersebut. Jadi untuk itu kita bertemu dalam video yang selanjutnya. Assalamualaikum dan salam hormat.